Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syukriah binti Mat Saad, dan rakan seperjuangan saya Natasha Adila binti Rosman akan membentangkan hadis yang ke-13 dan 14 di bawah tajuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Di bawah tajuk hadis Amar Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar, hadis yang ke-13 daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil annahu kana rajulu yalqa rajula fayaqul ya haza ittaqillah wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu zalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu falamma fa'alu zalik daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din summa khala bismillahirrahmanirrahim lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasiqun summa qala kalla wallah la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khuzunna 'ala yadiz zalim wa la ta'tirunnahu 'alal haqqi atran wa la taqsurunnahu 'alal haqqi qasran aw la yatribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din summa la anannakum kama la'anahum rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan hadza lafaz Abi Daud wa lafaz Tirmizi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'at banu Israil fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din wa la'anahum 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an faqala la wallazi nafsi biyadi hatta ta'tiruhum 'ala al-haqqi atran qawluhu ta'tiruhum ay ta'tifuhum wa la taqsurunna ay la tahbisunnah. Di bawah tajuk hadis Amar Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar, hadis yang ke-13 bermaksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kekurangan yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah ketika ada seseorang yang bertemu dengan seseorang yang lain. Kemudian ia berkata, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang kamu perbuat. Sesungguhnya itu tidak halal bagi kamu. Kemudian ia bertemu orang itu pada keesokan harinya, sedangkan orang itu tetap dalam keadaannya melakukan dosa. Ia tidak mencegah orang tersebut, tetapi ia menemaninya, makan, minum dan duduk bersamanya. Kemudian ketika berbuat demikian, Allah menutup hati sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Kemudian baginda bersabda membaca firman Allah, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, hingga firman-Nya orang-orang fasik. Surah Al-Maidah ayat 78 hingga 80. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya demi Allah kamu pasti akan menyuruh dengan perkara makruf, melarang daripada perkara mungkar, memegang tangan orang yang zalim, yakni mencegahnya daripada melakukan kezaliman, benar-benar mengembalikannya kepada kebenaran dan benar-benar menahannya atas kebenaran, yakni menghalangnya daripada melampaui kebenaran. Atau Allah pasti akan memukul dengan hati sebahagian kamu atas sebahagian yang lain,
Kemudian ia akan melaknat kamu sebagaimana ia telah melaknat mereka, Bani Israel. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Beliau At-Tirmizi berkata, hadis Hasan, ini lafaz Abu Dawud. Manakala lafaz At-Tirmizi pula ialah Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya, tak kala Bani Israel terjebak dalam pelbagai maksiat, mereka dilarang oleh para ulama mereka. Tetapi mereka tidak berhenti daripada melakukan maksiat. Kemudian mereka, para ulama tersebut, duduk bersama mereka dalam majlis mereka, makan dan minum bersama mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memukul hati sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain dan melaknat mereka atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Demikian itu adalah disebabkan mereka menderhaka dan melampaui batas. Seterusnya, Rasulullah SAW duduk, sedang tadi baginda bersandar, lalu bersabda, "Tidak, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, yakni genggaman kuasa dan miliknya, sehingga kamu benar-benar mengembalikan mereka, pembuat-pembuat maksiat kepada kebenaran." Sabda baginda bererti kamu mengembalikan dan mencenderungkan mereka daripada kebatilan kepada kebenaran. Manakala sabdanya pula bererti demi Allah kamu pasti akan menahannya atas kebenaran, yakni menghalang orang yang zalim itu daripada melampaui batas hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Takhrij dan darjat hadis ialah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Peperangan-Peperangan dan Tempat-Tempatnya. Bab Perintah dan Larangan, hadis nombor 4336. Ia diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dalam kitab Tafsir, bab 48 daripada tafsir surah Al-Ma'idah, hadis nombor 3050. Makna-makna perkataan bagi hadis ini ialah yang pertama, an-naqsun yang bermaksud kekurangan. Yang kedua, lu'ina, telah dilaknat. Yang ketiga, bima asau, yang bermaksud kerana mereka derhaka. Dan yang keempat, ittaqillah, yang bermaksud bertakwalah kepada Allah. Dan yang terakhir, akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, orang yang makan, minum dan duduk bersamanya. Maksud umum bagi hadis ini ialah orang-orang yang telah kufur daripada kalangan Bani Israel telah dilaknat, seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW dan apa yang telah diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir itu sebagai penolong dan kekasih mereka. Bertakwalah kepada Allah, yakni jadikanlah pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan peninggalan tegahannya sebagai pelindung azabnya. Kefahaman hadis dari segi akidah, fiqh dan akhlak. Kefahaman hadis dari segi akidah ialah hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni jadikan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan peninggalan tegahannya sebagai pelindung dari azabnya. Orang-orang dari kalangan Bani Israel tidak saling melarang sesama mereka daripada perkara mungkar yang telah mereka kerjakan. Bahkan mereka duduk, minum dan makan bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Menurut kefahaman hadis dari segi fiqh pula, ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat orang-orang yang telah kufur daripada kalangan Bani Israel. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, mereka dilaknat dengan setiap lisan para nabi pada zaman Nabi Musa dalam kitab Taurat, zaman Nabi Daud dalam kitab Zabur dan juga zaman Nabi Isa dalam kitab Injil. Hal ini kerana mereka bertolong-menolong dan berkasih sayang dengan orang-orang kafir, yakni menolong dan mengambil mereka sebagai penolong dan kekasih mereka. Menurut kefahaman hadis dari segi akhlak ialah mereka tidak saling mencegah perkara mungkar dan menyuruh kepada perkara makruf. Bahkan mereka duduk di dalam majlis-majlis dan makan serta minum bersama-sama mereka. Pengajaran dalam hadis ini yang pertama ialah kaum Yahudi menghimpunkan antara melakukan perkara mungkar, menzahirkan perbuatan mungkar mereka dan tidak melarang daripada perkara mungkar. Yang kedua, berdiam diri tanpa melarang daripada perbuatan maksiat akan mendorong orang lain untuk turut sama melakukan maksiat itu, selain menjadi sebab kepada penularannya. Dan yang terakhir, melarang dengan lidah semata-mata tidak akan memadai jika mampu mencegah dengan tangan dan mampu menahan orang yang zalim atas kebenaran, yakni mampu menghalangnya daripada melampaui kebenaran. Seterusnya,
Hadis yang ke-14 daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Ya ayuhan nas, innakum taqra'una hazil ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusikum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khuzu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i bi asanid sahihah. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa memelihara dan membaiki diri kamu sendiri. Kamu tidak akan dimudaratkan oleh sesiapa yang sesat apabila kamu telah mendapat hidayah. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila orang ramai melihat seseorang yang zalim, iaitu pelaku maksiat, lalu mereka tidak memegang kedua-dua belah tangannya atau tidak menghalang daripada melakukan maksiat, nescaya Allah hampir-hampir menimpakan ke atas mereka daripadanya balasan azab yang merangkumi mereka semua. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dengan isnad yang sahih. Takhrij dan darjat hadis. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Peperangan-Peperangan dan Tempat-Tempatnya, iaitu bab perintah dan larangan, hadis nombor 4338. Ia diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dalam kitab Al-Fitan, bab apa yang datang dalam hadis mengenai turunnya azab apabila perkara mungkar tidak diubah, hadis nombor 2169 dan 3059. Manakala An-Nasa'i pula meriwayatkan hadis ini dalam As-Sunan Al-Kubra, kitab tafsir, hadis nombor 11092. Di antara makna perkataan yang terdapat di dalam hadis tersebut ialah la yadurrukum, kamu tidak akan dimudaratkan. Yang kedua, taqra'un, mereka membaca. Yang ketiga, iza ihtadaitum, apabila kamu telah mendapat hidayah. Yang keempat, amanu, orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, ra'u az-zalim, orang ramai melihat seseorang yang zalim. Maksud umum bagi hadis ini ialah, zahir ayat ini menunjukkan bahawa jika seseorang hanya diberikan petunjuk bagi dirinya, maka orang-orang sesat tidak akan dapat membahayakannya kerana ia beristiqamah dengan dirinya, maka pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian orang menafsirkannya dan memahaminya dengan makna yang rosak, iaitu mereka menyangka bahawa seseorang mukmin itu tidak diperintahkan supaya menyuruh dengan perkara ma'ruf dan melarang daripada perkara mungkar apabila dia telah mendapat hidayah pada dirinya sendiri. Seterusnya, kefahaman hadis ini dari segi akidah, fiqh dan akhlak pula. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat kezaliman dan tidak mencegahnya dengan tangannya, maka nescaya Allah akan menimpakan siksaan secara merata kepada mereka semua. Dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan kewajipan seseorang untuk berusaha memahami kitab Allah Ta'ala sampai dia tidak memahami selain apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Sesungguhnya, sebagian orang menyangka makna yang menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah di dalam kitabnya, mereka sesat dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh itu, wajib bagi seseorang untuk memahami maksud Allah Ta'ala yang terdapat dalam kitabnya. Begitu juga apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, sehingga ia tidaklah menafsirkan keduanya kecuali sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelaslah Allah lah yang memberi petunjuk. Akhir sekali, pengajaran yang dapat diperoleh daripada hadis yang ke-14 ini ialah umat Islam hendaklah saling mendukung, bekerjasama, nasihat-menasihati dan berpesan-pesan sesama mereka. Di samping mengambil hidayah dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu mereka tidak akan dimudaratkan sedikit pun oleh kesesatan umat manusia di sekeliling mereka.
Tetapi keadaan ini tidak melepaskan mereka daripada kewajipan menyeru umat manusia seluruhnya kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, balasan azab Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi orang yang zalim kerana kezalimannya dan orang-orang lain juga, kerana membiarkan orang yang zalim sedangkan mereka mampu untuk menghalangnya.